You nak masak ke? Tak kerja? Kerja. Tapi ni kan semua dah kira tanggungjawab saya sebagai seorang suami. Kalau boleh, saya tak nak usik sedikit pun hasil titik pulau awak tau. Apa ni? Duit belanja awak, ambil lah. Sebentar, tak nak. Ambil lah. Ni kan tanggungjawab saya. I tak nak. Tak cukup, I ni dah kerja. I dah ada duit sendiri. I tak perlu pun duit you simpan-simpan. Ya, duit awak tu hak awak. Ni tanggungjawab saya. Tapi itulah, setiap kali sebagai awak, mesti awak tak nak ambil. Ambil lah. I think it's time lah, Hadi. Sedang apa ni? I nak you lepaskan I. Lepaskan you? Dan kenapa pula tiba-tiba macam ni? Pasal dengan you ni? Sampai bila you expect I hidup macam ni, ya? Sampai bila I nak bela you? Cuba you bawa sabar sikit, tenang sikit. Boleh tak? Nak sabar berapa lama lagi? Okey. Tiba-tiba tak boleh sabar ni kenapa? Ada orang tunggu you ke? Gila kat you ke apa ni? Of course. The moment you ceraikan I, banyak yang nak kat I. And of course lah, I akan pilih lelaki yang berduit, yang kaya, bukan jantan miskin, dayus macam you. Aduh. Ada orang tunggu kat luar. Tapi walaupun itu adalah satu sedutan drama, tapi saya percaya itu juga adalah realitinya yang mungkin ataupun ada berlaku di kalangan masyarakat kita yang juga merungkai ataupun mempersoalkan tentang nafkah di dalam rumah tangga ni awak. Ya, betul. Dan pastinya anda pun ada pelbagai persoalan juga ataupun pengalaman yang ingin dikongsikan. Boleh komen di ruangan komen di Facebook WHI TV3. Baiklah, yang pakar untuk membincangkan hal ini bersama kita di WHI hari ini ialah Tuan Faisaluddin Muhammad Yusof, Peguam Bela dan Peguam Syari'i. Terima kasih Tuan Faisal kerana bersama kita tengah hari ini. Sama-sama Fahrin dan juga Hawa serta semua penonton lah Wanita Hari Ini TV3. Terima kasih. Saya bila tengok Tuan Faisal memang betul semangat rasa betul-betul dalam mahkamah saya rasa ni. Wah, betul segak daripada hari ni. Okey. Baik. Tuan Faisal, tahun dah 2022 dan saya pasti Tuan Faisal sendiri ada pelbagai pengalaman dalam kerjaya Tuan sendiri. Jadi sejauh mana sekarang ni pemahaman masyarakat tentang nafkah, Tuan Faisal? Terima kasih Hawa ya. Saya mulakan respon saya kepada soalan yang dimajukan oleh Hawa ini. Saya fikir ya, secara umumnya untuk rakyat dalam negara kita ni, alhamdulillah ya, maknanya mereka sedar dan mereka tahu ya tentang keperluan dan kewajipan untuk memberi nafkah ataupun menuntut hak berkenaan dengan nafkah. Ini susulan daripada ialah kita punya macam you all lah, TV3 punya sumbangan, memberikan makluman, memberikan kesedaran, tanggungjawab yang diberikan oleh pihak kerajaan melalui institusi dan juga rakyat sendiri ataupun penonton sendiri yang mencari jawapan sama ada setelah mereka mengalami masalah, mengalami ujian ya. Begitulah secara umumnya. Cuma dalam hal ini ya, nafkah ini bukan perkara baru dalam negara kita ni, baik yang beragama Islam ataupun bukan beragama Islam ya. Nafkah ni semua orang tahu ya. Istimewanya ya Fahrin ya, kita ni bergelar lelaki ni kan, istimewanya ataupun kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada mereka yang titlenya lelaki, suami, anak lelaki, ayah, datuk, pakcik-pakcik ni kenapa Allah berikan kita tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada mereka yang dalam tanggungan kita, sama ada dalam tempoh perkahwinan, sama ada dalam tempoh sekiranya berlaku perceraian ya, apabila berlakunya kematian ataupun macam-macam keadaan ya. Itulah maknanya nafkah ni kita kena bagi, bukan nafkah ni orang kata nafkah zahir dan batin. Apa zahir tu? Zahir tu mestilah dalam kategori yang maknanya keperluan untuk hidup sebagai manusia, dari segi makan minumnya, dari segi pakaiannya, dari segi tempat tinggalnya, pendidikannya, perubatannya. Itulah ya yang dipanggil sebagai nafkah, yang mana sekarang ni lagilah ya dalam konteks
masalah baru dalam konteks ujian wabak COVID-19 yang masih lagi membadai, masih lagi belum habis. Jadi perbelanjaan perubatan ini semua adalah dikategorikan sebagai nafkah. Itulah mukadimah saya Hawa, panjang pula. Okey, Tuan Faisal. Baik, tak apa. Okey. Tapi tu okey, kita bila cakap tentang nafkah ni ramai yang tahu dan ramai yang katanya faham. Okey, tetapi kan kadang bila cakap tentang hal nafkah ni juga Tuan Faisal, ia macam ada satu perkiraan yang agak subjektif. Okey, sebagai contoh, berapa yang dikatakan cukup untuk seorang isteri, pasal orang kata pendapatan seseorang itu ataupun pasangan rumah tangga itu berbeza-beza. Dan kemudian sekarang ini juga ada situasi di mana isteri juga sudah mempunyai pendapatan sendiri. Jadi bagaimana kita nak menjelaskan ini? Okey, dalam hal ini perkara pertama yang kita perlu tahu dan sedar, tanggungjawab memberi nafkah ini dalam konteks dia dibahagikan kepada beberapa bahagian Pertama, tanggungjawab memberi nafkah daripada usul kepada furuk. Makna usul dan furuk ni, usul ni macam datuk, ayah kepada tanggungan yang di bawah seperti anak-anak, seperti isteri, cucu dan sebagainya. Satu lagi, nafkah daripada furuk kepada usul, iaitu nafkah daripada kita anak ni. Kalau kita ada lebih pendapatan, kita dah berjadi tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada mak ayah kita yang miskin, yang tidak ada pendapatan, begitu. Cumanya apa yang Fahrin persoalkan ataupun menjadi tanda tanya kepada masyarakat kita ni, berapa jumlahnya? Apa dia punya formula? Pasangan lain dia punya kehendak. Ada suami yang pendapatannya banyak, ada suami yang bekerja sendirian, isterinya tak bekerja. Macam yang Fahrin kata tadi, isterinya ada juga yang bekerja. Jadi ada yang pendapatannya beribu-ribu, ada yang pendapatannya hari-hari, ada pendapatannya yang mungkin langsung tak ada sama sekali. Jadi dalam hal ini, formula yang pertama adalah dengan melihat kepada kemampuan si pemberi nafkah. Baik si datuk, baik si ayah, baik si suami, baik si anak lelaki tadi ataupun si pakcik-pakcik bahagian lelaki, wali-wali ni. Jadi ikut kemampuan dia. Kalau dia mampu bagi banyak, maka banyaklah. Tapi kalau dia sendiri pun tak mampu, dia hanya bagi sedikit, gaji dia 1,000 tapi dia punya perbelanjaan bulanan sampai 900. Ada balance 100 saja. Itu kebutuhan dia. Ada orang mungkin pendapatan dia 10,000 sebulan, tetapi dek kerana hutang piutang, perbelanjaan dan sebagainya, bukan setakat ada lebihan RM100, langsung tu negatif. Negatif. Kemampuan. Formula yang kedua adalah mengikut kepada keperluan. Keperluan kita punya yang ditanggung itu ataupun yang kita jaga tu. Tak semestinya kalau kita ni, kalau ada mungkin isteri-isteri ni kata, abang saya ni pelajar tinggi, pendidikan saya tinggi, keluarga saya daripada ni, jadi saya tak boleh dah hidup rumah kecil-kecil ni. Saya nak rumah besar. Saya nak kereta yang besar. Saya nak macam-macam lah. Jadi suami dia tak mampu. Jadi dalam hal begini kena ikut kemampuan suami dan juga ikut kepada keperluan dan kehendak yang ditanggung. Cuma dalam perkara ni adalah pilihan. Kalau isteri ni kata tak boleh bersabar ke, ataupun dah tak ada sekufu, tidak ada persefahaman, mungkin suami tak mampu nak memberi nafkahnya kan. Jadi ada pilihan-pilihan lain yang mungkin saya akan kongsikan nanti. Okey, kita nantikan apa pilihan kalau berada dalam situasi tersebut. Tetapi sebelum itu, ayuh kita saksikan satu perkongsian pengakuan ini. Jom kita saksikan. Isu pemberian nafkah secara lazimnya sering berkait rapat dengan pelbagai masalah lain yang tidak boleh diselesaikan oleh pasangan itu sendiri. Seperti yang dialami sendiri oleh Nur Lili, 35 tahun, sepanjang membina mahligai rumah tangga selama 10 tahun bersama bekas suami, nafkah dia dan anak angkatnya tidak pernah diendahkan. Apatah lagi, kini bergelar ibu tunggal. Lili harus menggalasnya seorang diri. Sikap lepas tangan dan tidak bertanggungjawab terhadap dia dan anak angkatnya membuatkan Lili tertekan dan hilang punca arah tuju. Saya dan bekas suami sebelum ni dah 10 tahun kahwin, dan sepanjang perkahwinan kami ni kami tak ada rezeki anak, kami tak dikurniakan seorang anak. Jadi masuk dalam tahun kelima,
kami sama-sama buat keputusan untuk ambil seorang anak angkat. Yang masa tu dia baru saja dilahirkan. Masa awal-awal memang semuanya okey. Bukan suami saya ni seorang yang bertanggungjawab. Tapi dia mula berubah sebab ada something that happens to him dan dia hilang pekerjaan. Dan masa itulah dia dah mula tak bagi nafkah pada saya dan pada anak. Semua benda saya yang kena tanggung. Dari beli barang dapur sampailah ke duit belanja pun saya yang harus sediakan. Sedangkan dia tak ada apa-apa inisiatif pun untuk cari pekerjaan lain. Bila dah cerai, lagilah duit nafkah langsung dia tak endah. Terutamanya nafkah untuk anak kami lah. Dia bagi alasan yang anak tu sebenarnya anak angkat. Jadi bukan anak kandung dia dan bukan darah daging dia. Dan dia cakap itu bukan tanggungjawab dia. So why dia nak kena bagi nafkah? Memang dia totally terus lepas tangan. Walaupun anak tu kami jaga dari kecil, daripada lahir, atas keputusan bersama. Saya jadi hilang arah sebab saya pun tak tahu duit tak cukup semua. Dan sejujurnya saya trauma dengan apa yang terjadi. Tapi apa pun saya kena kuatlah diri saya untuk teruskan hidup demi anak saya. Baik, ini satu situasi yang cukup mencabar sekali. Ada anak angkat dan suami pun tak indahkan. Jadi kita nak fahamkan macam mana untuk tangani kalau ada dalam kalangan mereka berdepan dengan situasi ini, Tuan Faisal. Pasangan suami isteri, anak angkat kemudian bercerai, bekas suami tak nak ambil hal langsung sebab itu anak angkat. Pendapat Tuan Faisal? Okey, dalam hal ini dalam undang-undang, bila kita dah mengiktiraf seseorang anak itu, walaupun bukan daripada zuriat keturunan kita, ya. Kita ambil ialah macam kisah yang dikongsikan ni, dia ni suami isteri Allah uji dengan tak ada zuriat. Jadi mereka sepakat dan setuju untuk ambil seorang anak dan dijadikan sebagai anak angkat, ya. Apabila kita dah anggap anak itu sebagai anak angkat, apatah lagi kita daftarkan dia anak tersebut sebagai anak angkat kita, ya, mengikut akta pengangkatan semua ni dah memang tertera dalam sijil pengangkatan tu kita sebagai mak ayah angkatnya. Jadi dalam hal ini ikut undang-undang kita bertanggungjawab untuk memberi nafkah, apatah lagi sebagai seorang ayah ataupun dikategorikan sebagai ayah angkat. Cuma dalam hal ini bila berlaku perceraian, ya, kita pun simpatilah keadaan puan tadi, ya. Dah bercerai, kemudian langsung bekas suami tak nak bertanggungjawab untuk memberi nafkah. Walhal mungkin dulu, ya, ni mungkin saya buat cek tambahan, mungkin dahulu dia yang beria-ia nakkan anak kan. Dulu dia yang bersungguh-sungguh nak ambil anak angkat. Tapi bila dah berlaku perceraian, dia tinggalkan begitu sahaja kepada bekas isterinya, ya. Jadi dalam hal begini boleh tuntut, ya, di mahkamah selagi mana anak tersebut memang waktu dalam perkahwinan itu memang diiktiraf sebagai anak angkat. Jadi kalau begitu saya nasihatkanlah kepada puan tadi, walaupun anak tersebut bukannya anak kandung tetapi ianya diiktiraf dari segi undang-undang, bolehlah pergi kepada mahkamah untuk membuat tuntutan nafkah anak angkat tersebut, ya. Jadi itulah respon saya terhadap situasi yang dihadapi oleh puan tadi, ya. Simpati, ya. Mudah-mudahan dia tabahlah menghadapi saat-saat yang sangat mencabar ni, apatah lagi dalam keadaan sekarang kan, ya, nak membesarkan anak memerlukan kos yang agak tinggi, apatah lagi di bandar ni kan, ya. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki dia dan permudahkan urusan dia di mahkamah nanti, ya. Okey, baik. Baik, okey. Saya cuma nak kongsikan sedikit daripada Facebook di sini sebenarnya. Ini soalan menarik. Ini masih lagi tentang dalam perkahwinan ni. Beliau berkata semua orang tahu tentang memberi nafkah dan tak semua orang tahu tanggungjawab memberi nafkah. Ada orang bila dah bagi nafkah lepas tanggungjawab, lupa anak isteri, dan ada juga bila dah bagi nafkah ada yang lebih teruk lagi boleh pula merungut, mengungkit duit nafkah. Ini pula kesnya berbeza. Dah bagi dah semua cukup apa cukup. Tapi tinggalkan anak isteri, mungkin tak bagi kasih sayang, mungkin banyak lagi yang lain-lain selain daripada wang ringgit yang kurang. Jadi bagaimana ni tentang ni, Tuan Faisal? Okey, ya. Ungkit pula. Perkongsian yang dibuat oleh, saya tak pasti itu lelaki ke perempuan tu, Farin? Perempuan, Tuan. Perempuan, ya. Jadi dalam hal begini, ya, kita mungkin biasa yang kita dengar nafkah zahir, nafkah batin. Cukuplah aku dah bagi rumah, kereta, makan, minum, bil elektrik, segala-galanya. Kau pandai-pandai lah jaga kan. Aku kerja ni, sibuk, kata si suami kan. Jadi dalam hal begini kena ingat ada nafkah zahir
dan ada nafkah batin. Batin itu bukannya hubungan bersama isteri semata-mata. Maksud batin tu kena jaga hati dan perasaan pasangan kita ni. Kita kena jaga hati, perasaan bukan setakat pasangan kita, tetapi mereka yang di bawah tanggungan kita, anak-anak. Jangan kita lepaskan begitu saja. Keistimewaan kepada lelaki ni, jangan anggap apabila dah meninggal saja nanti faraid kita punya bahagian besar. Kita dapat 2 bahagian. Perempuan dapat bahagian. Kita ni adalah pemimpin. Kita ni adalah lebih kuat. Sebenarnya kemuliaan yang Allah beri kepada lelaki itu adalah dari segi tanggungjawab. Tanggungjawab kita ni besar, Fahrin. Sebab itu kalau kita isteri seorang pun pening kepala, kita nak menjaga hati dia. Bayangkan kalau ramai. Kalau anak seorang pun kita pening kepala, bayangkan kalau anak ramai. Jadi kita kena jaga hati kita punya pasangan ini ya. Cumanya janganlah isteri-isteri ni janganlah berlebih-lebihan. Kena ingat suami ni, katakanlah kalau suami itu adalah penanggung tunggal dalam keluarga. Dia kena kerja. Letih kan Farid kan kalau kerja ni? Ya, penat tuan. Katakanlah sekarang ni dia dekat TV3. Lepas ni dia syuting buat filem di tempat lain. Tak tahu baliknya pukul berapa. Balik-balik entah mungkin tengah malam ke tengah pagi. Kan letih kan? Macam kita semua ni. Jadi mungkin isteri-isteri pun kena faham. Ada waktu-waktu yang suami perlu dia punya me time. Kan? Dia tak payah kita nak ni kan. Nak terus dan sebagainya. Tapi kita faham. Orang perempuan ni memang dia perlukan kasih sayang. Perlu belayan. Kadang-kadang mendengar bebelan itu juga adalah satu rezeki bagi orang perempuan. Kalau dia bercakap dengan dinding tu dia tension. Tapi kalau dia bercakap dengan suami, walaupun suami tu hangguk-hangguk gitu je, segala masalah dia pada hari tu dah selesai. Memberi ketenangan kepada dia. Itulah ketenangan saya. Maknanya kita tak nak mereka di luar sana memahamkan tentang nafkah batin itu sebagai hubungan kelamin semata-mata, tetapi kasih sayang, belayan, komunikasi dan banyak lagi sebenarnya tentang keharmonian rumah tangga ni. Dato' Faisal bukan bebelan, nasihat, luahan perasaan. Sebaik lagi. Okey, baik Tuan Faisal. Dan selain daripada itu, kita pun ada soalan daripada para penonton sebenarnya. Penonton. Tapi kita dengarkan soalan-soalan daripada mereka terlebih dahulu. Pada pertanyaan saya hari ini, saya nak bertanya, jikalau seorang isteri itu sudah meninggal, siapakah yang bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada balu dan anak-anak tadi? Jadi apakah yang mereka perlu lakukan terlebih dahulu untuk beri nafkah tu kepada si isteri dan juga anak-anak yang ditinggalkan oleh si mati? Okey, nafkah. Saya ada sedikit pertanyaan mengenai nafkah suami kepada isteri dan melebihi ibu bapa ataupun adik-beradik. Contoh, isteri bergaji lebih besar pada suami. Apa hukum suami tidak memberikan nafkah kepada isteri tapi dalam masa yang sama dia melebihi ibu bapa dan adik-beradik? Saya ingin bertanya, jika suami tidak memberikan nafkah batin kepada isteri dengan alasan isteri tidak lagi menarik di matanya, apakah tindakan yang perlu diambil oleh isteri? Terima kasih. Itu dia soalan-soalan yang cukup menarik daripada para penonton kita. Tapi sebelum aku nak bagi soalan, saya nak kongsikan. Ini memang menarik. Dewi Farizah ni di Facebook, dia kata apa? Tajuk ni memang best. Sampai saya belum masak lagi ni. Duduk depan TV sampai lipat baju semalam. Memang topik ni sangat-sangat menarik. Okey, Hawa soalannya. Boleh sambil puan. Okey, tadi soalan yang pertama yang diajukan kepada Tuan Faisal. Ditanya kalau suami sudah meninggal, siapa sebenarnya yang patut ambil alih tanggungjawab tu untuk memberi nafkah kepada anak-anak, Tuan Faisal? Okey, soalan pertama ni cantik ya. Sebabnya apa? Ialah dalam keadaan macam ialah kita sedar ya, beberapa tahun baru-baru ni ramai ya di kalangan rakyat negara ini yang kita tak sangka hari ini sihat, besok rupanya meninggal ya, dalam keadaan wabak COVID yang dahsyat ini ya. Baik, dalam hal ini ya, bila kita meninggal, katakanlah si suami penanggung tunggal dalam keluarga tu meninggal dunia, isteri tak bekerja pula tu ya, anak-anak ramai. Jadi dalam hal begini, bila meninggal, maka putuslah tanggungjawab si suami tadi untuk memberi nafkah sebab dia dah meninggal dunia.
adakah itu alasan untuk yang anak dan juga isteri yang ditinggal ini terpaksa merempat dan juga meminta sedekah kepada sesiapa? Tidak. Kena ingat ya, apabila seorang suami itu meninggal dunia, maka hak ataupun tanggungjawab untuk memberi nafkah khasnya terutamanya kepada anak yatim tadi yang ditinggalkan tu ya, adalah jatuh kepada nombor satu kepada datuk ataupun dipanggil ayah kepada si mati tadi, ayah kandung si mati tadi ya. Begitu jugalah lepas itu kalau katakanlah ayah kandung si mati itu tak mampu, neneknya pun tak mampu, ataupun dah meninggal dunia, maka ianya beralih kepada adik-beradik lelaki si kandung si ayah tadi. Pakcik-pakcik lah. Pakcik yang boleh menjadi wali untuk menikahkan anak buah dia ni, anak yatim ni semua nanti. Maka yang bertanggungjawab untuk memberi nafkah mengikut kemampuan mereka dan juga keperluan. Kalau ramai adik-beradik lelaki si arwah ni kan, maka pakai kongsi lah kan, pakai kongsi untuk bantu untuk memberi nafkah. Katakanlah adik-beradik arwah pun miskin, memang fakir miskin dah tak ada siapa dah ni. Akhirnya dalam hal begini, katakanlah dalam hal begini saya rasa amat jarang berlaku. Mungkin dalam kes katakanlah mungkin dia tukar agama ya, masuk Islam dan sebagainya, mungkin dia tidak ada adik-beradik dalam agama Islam, maka dia bertanggungjawab. Jangan risau, dalam negara kita ni, dalam Islam, kita ada sebuah institusi yang memang berperanan untuk membantu mereka yang dikategorikan sebagai fakir dan miskin, termasuklah ibu-ibu tunggal dan juga anak-anak yatim piatu yang miskin ini. Mohonlah kepada Baitul Mal, mohonlah kepada pusat zakat. Dan dalam negara kita ni ada pula Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mohon masa sedikit lah ya, ada borang nak kena isi, ada tugas sikit dan sebagainya. Jadi jangan putus asa, ruang tu ada, cuma kena ingat tadi tu, adik-beradik arwah, jangan cepat-cepat nak rebut harta faraid. Tapi tanggungjawab adalah untuk menjaga anak yatim tu lebih utama dan lebih aula. Okey, itu respon saya kepada soalan pertama. Okey, baik. Itu satu pertanyaan saya cakap. Saya kira ramai yang menanti-nantikan jawapan tu kerana ramai mereka yang mungkin dah kehilangan suami ataupun bercerai, kadang-kadang hilang hala tuju kadang-kadang. Ya, Tuan Faisal, dan tadi antara soalan yang diajukan juga, okey, kalau suami tak memberikan nafkah batin kepada isteri dengan alasan isteri sudah tidak menarik di matanya, apa tindakan yang boleh diambil oleh isteri, Tuan Faisal? Ada juga kes alasannya ini, Tuan. Sebegitu, Tuan. Saya rasa awak dah tak menarik lagi lah. Kan isteri mestilah terasa kan. Jadi macam ni, apa hak isteri ni, Ustaz? Tuan. Saya selalu kan, kalau ada kawan-kawan berseloroh ataupun ada klien-klien lelaki ni yang berseloroh lah, al-maklum lah, kita ni memandang isteri kita waktu kita kahwin umur dia 20-an, 19-an kan. Macam Hawa ni mungkin dalam umur awal 20-an kan. Awal 20-an, alhamdulillah. Cantik orangnya kan. Tapi kalau esok dah umur 60, masih cantik tapi dalam kategori orang tua lah kan. Jadi bila ada klien-klien saya, ada kawan-kawan ni berseloroh, bini aku dah tak lawa dan sebagainya, sepatutnya kita sebagai suami, kalau kita ada kemampuan kewangan untuk berkahwin lagi, kita cantikkan isteri kita. Kalau giginya tu dah renggang, dah rosak-rosak, kita buatkan gigi yang cantik. Kalau kita nampak isteri kita tu dah mungkin berkarat je kulitnya, hantar spa ke, buat facial ke, cantik ya. Baik, bila kita dah penuhi, kita dah usaha, maknanya bukan kerana faktor kecantikan isteri atau rupa paras isteri, tapi ada faktor lain yang menyebabkan kita mungkin nak berkahwin lagi ataupun kita mungkin dah tak suka. Baik, kalau kita tak suka dengan isteri kita ataupun isteri kita tadi macam rasa dia telah dianiaya ataupun dimudarat, tak lagi dipandang, hanya dipandang sepi dan sunyi oleh suaminya, maka dalam hal begini adalah kaedah yang pertama adalah jangan terus kita mengadu kepada mahkamah untuk mohon cerai. Nombor satu, kita kenalah menasihati dia. Bang, apa salah saya ni bang? Apa kurangnya? Kau ni dah tak cantik, kau ni buruk. Kita kalau ada duit lebih, kita kerja tu, kita gunalah sedikit peruntukan itu untuk cantikkan diri kita. Mungkin kita di luar nampak cantik, pakai pakaian cantik-cantik, tapi dalam rumah pakai pakaian kurang menarik. So kita kena ubah sikap itu. Yang kedua, kalau kita dah nasihat, kita dah betulkan keadaan, dia tak mahu juga berubah, barulah kita pergi ke peringkat kedua, iaitu pergi counselling.
pun dia tak nak bekerjasama, barulah kita kata beginilah bang, mungkin kalau abang dah tak minat dengan saya, bagaimana abang ambil saya dengan cara yang elok daripada mak ayah saya dahulu, maka pulangkanlah saya kepada mak ayah saya ataupun kepada adik-beradik saya dengan cara yang mulia. Jangan biarkan saya begini hidup sengsara, gantung tak bertali. Dahlah tak bagi nafkah, dahlah dibiarkan begitu sahaja, maka kita perlulah, orang kata, tidak dimudaratkan ataupun mudarat tu perlulah dihilangkan. Maka perlu ada komunikasi tu. Jadi dalam hal begini, saya nasihatkanlah kepada isteri-isteri, jangan terus melatah dan meloncat. Suami pun begitu juga. Kalau nampak isteri tu tak cantik dan sebagainya, refurbish dulu. Cantikkan isteri dahulu. Usaha untuk perbaiki isteri itu. Ialah kecuali umur dia. Umur dia tu susah lah kan. Dah tua lah. Okey tuan, saya nak tambah sikit daripada ini. Ini cukup menarik. Saya kira perempuan pun mesti nak tahu juga atau para isteri pun nak tahu. Adakah orang kata bajet mencantikkan diri ini sebahagian daripada nafkah yang boleh dituntut kepada suami? Ya, saya nak ke arah tu sebenarnya. Kita ingat tu ya, suami-suami ni dia lebih suka modified kereta. Alamak. Modified motor. Modified basikal sekarang ni. Sekarang trending berbasikal. Fahrin tu pasti suka berbasikal. Saya dengar cerita Hawa pun suka berbasikal. Mungkin itu salah satu cara untuk menyihatkan tu badan. Mahal kos basikal ni. Mahal kos modified kereta. Mahal modified motor dan sebagainya. Apalah salah kalau kita peruntukkan sedikit nafkah untuk kita tu. Jangan bukan setakat make upnya sahaja, tapi isteri kita ni bila makin tua, kita perlu bagi dia untuk urutan, hantar dia, panggil orang urut ke rumah, urut dia supaya aliran-aliran darah tu berjalan dengan lancar. Berikan suplemen, makanan yang bagus. Daripada makanan yang bagus, daripada hati yang bahagia akan tercerna ke wajah dan rupa paras. Barulah dia akan layan kita dengan cara, abang nak makan apa bang? Abang nak macam mana bang? Barulah itu adalah salah satu bentuk nafkah yang mana perlu kita peruntukkan kepada isteri kita. Macam mana kita dengan isteri kita, keluarlah model sikit. Betul tak Farin? Betul. Setuju. Sebab spa ni bukan setiap minggu, mungkin 2 bulan sekali saja. Mewakili kaum isteri Mestilah. Okey, dan banyak juga persoalan di Facebook kita, Tuan, yang bertanyakan macam mana kalau bila dah bercerai tapi sampai ke kini anak dah besar panjang pun bekas suami tak pernah beri apa-apa nafkah pun. Itu antara soalan majoriti di Facebook kami, Tuan Faizal. Dia begini ya, isu nafkah ni kadang-kadang kan saya lihatlah salah satu punca ni adalah satu lagi yang pertama kerana faktor inilah ayah-ayah ni yang culas ataupun sengaja engkar, macam-macam lah. Kadang-kadang ayah-ayah ni dia sengaja engkar ni sebab dia marah, dia dendam, dia tak puas hati ataupun memang perangai semula jadi dia. Walaupun dia tahu itu adalah tuntutan agama dan tuntutan dalam undang-undang. Perkara kedua yang menjadi dipanggil bukan masalah ataupun dipanggil cabaran ya kepada masyarakat kita ni, dia tahu berkenaan isu nafkah. Dia dah kadang-kadang dia hanya tahu begitu je, tapi dia tak buat tuntutan, dia tidak bertegas untuk menuntut kepada pihak berkuasa. Kita ada undang-undang, kita ada institusi yang boleh mendengar dan juga boleh memberi hukuman dan mengarahkan bekas-bekas suami ni untuk membayar nafkah dan menuntut nafkah yang tertunggak ke, yang tak dibayar, tak cukup ataupun langsung tak bayar nafkah ni. Sampailah bila anak-anak dah besar, barulah kita rasa menyesal. Jadi dalam hal begini, saya lihat inilah antara dilema yang sentiasa berlaku. Perkara ketiga adalah dah buat tuntutan pun, dah usaha di mahkamah, tapi suami ni atau bekas suami ni, ayah-ayah ni, kejap bila dapat surat mahkamah tu dia bayarlah. Lepas tu dia diam, ya, bayar sebulan, 9 bulan lagi dia diam, dia buat bodoh aja ya, macam-macam. Jadi dalam hal begini tak apa, kita dah ikhtiar, kita dah usaha, kita dah menyerah kepada undang-undang, kita dah minta tolong dengan Allah SWT. Kena ingat ya, kalau kita ni sebagai seorang ayah tidak menunaikan tanggungjawab, kita kena ingat punca rezeki kita, punca kewangan kita, punca kesihatan kita, punca segala apa yang dapat kepada diri kita ni adalah daripada Allah SWT. Kalau kita tak tunaikan hak tanggungjawab kepada anak-anak kita yang memang diperintahkan oleh Allah SWT, kena ingat nanti Allah mungkin akan tarik nikmat kita. Ada yang mungkin diuji dengan kesakitan, hilang takut masalah yang berpanjangan dan sebagainya ya. Jadi itulah sedikit respon saya pada apa yang disoalkan oleh Hawa tadi.
Baik, terima kasih ucapkan kepada Tuan Faisaluddin Muhammad Yusof. Tapi sebelum tu saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton di Facebook. Tuan, banyak persoalan di Facebook sebenarnya tak terjawab. Kita ucapkan terima kasih. Saya nak mengajak Tuan Faisal untuk menjengah-jengah di Facebook Wanita hari ini ni. Mungkin boleh tolong jawabkan. Banyak soalan-soalan menarik. Terima kasih. Mohon maaf kalau kami tak berkesempatan nak berkongsikan, tapi insya-Allah Tuan Faisal bolehlah jengah-jengah. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Tuan Faisal kerana menjawab seberingkas, serba padat dan kami harapkan telah memberi manfaat kepada kita semua. Baiklah, dan kepada anda penonton WHI, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini di WHI.